Hello guys, welcome back to Dardi Media. As you guys can see, kat depan saya ni barang panas dah pun sampai di studio kami, iaitu Asus ROG Phone 6 Pro. Gaming smartphone yang menjadi kegilaan ramai, yang ramai menanti-nantikan phone ni, termasuklah saya. Okey, untuk series kali ni ia datang dengan dua model, iaitu Asus ROG Phone 6 dan juga Asus ROG Phone 6 Pro. So untuk versi yang Pro ni, kita nak tahulah apa yang specialnya bila kita beli versi yang Pro ni. So tanpa membuang masa lagi, let's roll it. Seperti yang anda boleh lihat, kotak dia ni memang sangat unik dengan 6 segi. 6 segi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segi. Tak seperti kotak-kotak smartphone yang biasa. Dan kalau anda seorang kolektor, ini boleh jadi salah satu anda punya collectible item lah. Itu yang uniknya pasal ROG ni. Dia punya kotak dia tu anda boleh simpan. Kan? Walaupun phone tu dah lama, tapi akan datang macam bila orang tengok, ni kotak apa ni? ROG. Macam tu. Okey, dia punya ciri-ciri kat kotak dia ni seperti anda boleh lihat, memang nampak futuristik. Okey, ni saya cuba dalam keadaan tegak. Kotak dia ni memang nampak futuristik, memang nampak ciri-ciri gaming dia tu lah. Dan seperti anda tahulah, Asus ROG ni dia punya smartphone, kotak dia ni cara buka dia memang unik sikit dan lain daripada yang lain. Sampaikan kadang-kadang tu saya nak kena tengok video orang unbox dulu baru nak tahu macam mana cara nak buka kotak dia tu. Sampai macam tu sekali guys. Okey, cara nak buka dia seperti anda boleh lihat dekat bawah ni ada satu butang. Actually bukan satu, dia ada dua, sebelah sini dan sebelah sini. Okey, dia ada dua butang. Okey, butang ni semasa saya tengok kotak ni, saya macam, apa benda apa butang ni kan? Saya tekan-tekan macam tak boleh. Rupa-rupanya function dia macam ni guys. Bila kita slide tu, dia tahanlah kotak tu daripada terkeluar kan. So itu dia punya function button tepi tu. So bila korang slide, okey, sebelum tu saya nak cakap pasal warna dia. Warna dia, kalau kotak tu warna putih, actually phone tu warna putih lah. Seperti yang anda boleh lihat kat sini, Asus masih lagi mengekalkan warna putih dan warna biru, kombinasi dua warna tu. Dan saya memang sangat suka dia punya warna biru tu lah. Apalagi bila digabungkan dengan warna putih dia tu, memang sangat style. Okey, bila kita dah slide kotak ni, okey, dia ada satu tempat tarik dia lah dekat atas ni. Okey, bila anda tarik je kotak ni, pop, dia ada macam magnetik tau. Dia ada kesan magnet tu. Bila anda tarik je kotak ni, anda akan nampak Asus ROG Phone 6 Pro tu lah. Okey, yang barunya bila korang buka kotak Asus ROG Phone 6 Pro ni, di kat sini ada satu kad tau. Saya tunjuk kat sini. Okey, dia ada satu kad dekat sini. Ini yang dipanggil AR card. AR card ni apa benda? Okey, AR card ni, okey, macam sebelum ni, Asus ROG Phone yang sebelum ni, dia ada satu macam comic strip kan. Bila korang scan, dia akan play lah animation tu kan. Pasal komik-komik tu macam mana, animation lah, ada video kat situ lah kan. Ini pun sama juga. Bila korang scan AR card ni, dia akan keluar satu animation yang mana dia akan bawa anda kepada tempat yang dipanggil ROG City. Dia kat situ ada animation dan ada something lah yang you guys kena buat dekat dalam animation tu. Nak tahu apa dia? Kenalah beli satu. Okey, itu something yang barulah untuk ROG Phone 6 ni. Okey, kemudian ROG Phone 6 Pro, maafkan saya. Okey, kemudian ada ROG Phone 6 Pro. Okey, kat sini anda boleh lihat dia ada dua kompartmen tau. Dia ada kompartmen atas dan kompartmen bawah. Okey, yang bahagian atas ni anda boleh tarik keluar. Anda boleh tarik keluar dia. Okey, dia ada ROG Phone 6 Pro. Okey, ni kejap lagi kita akan tengok. Kita letak tepi dulu. Okey, dekat bawah kotak ni ada satu lagi macam hidden kompartmen lah. Bila buka je kat sini ada dia punya SIM pin ejector. Sekejap saya keluarkan dulu SIM pin ejector dia. SIM pin ejector dia ni, design dia masih sama lah. Dia macam masih lagi mengekalkan mata ROG tu. Okey. Kemudian ada juga dia punya casing. Dia punya casing guys. Dia punya casing dan juga dia punya documentation. Ni documentation dia. Documentation dia nampak stylo jugalah.
walaupun saya tak tahu ada orang baca ke tak, tapi dia punya documentation tu nampak style dan nampak tebal juga, nampak macam booklet. Okey, kemudian dia punya casing dia memang sangat solid guys. Instead of silicone case, dia bagi hard case. Hard case ni bila pakai tu memang nampak sturdy dekat smartphone tu, dan dia punya material dan dia punya design dia tu memang nampak solid. Dia punya texture dengan mate dia kan. Lepas tu lubang-lubang yang disediakan tu memang sangat sesuai dengan ROG Phone 6 Pro tu, menampakkan dia punya ciri-ciri gaming tu lah bila even pakai casing pun. Sebab ada setengah phone dia just untuk protect je lah kan, untuk tutup belakang tu asalkan nampak color. Tapi yang ni walaupun color tu ditutup, tapi masih nampak ciri-ciri gaming tu lah dengan casing dia ni. So memang sangat nice. Ok, kemudian kompartmen yang kedua yang dekat bawah dia ni nampak macam boleh keluarkan. Sebab boleh ditarik keluar, tapi saya cuba untuk keluarkan tak boleh. Saya rasa better tak payah keluarkan, so biar je kat dalam ni. Okey, apa yang ada kat dalam ni, bila anda slide tu anda boleh senang untuk capai dia punya kabel. Dia menggunakan USB Type-C to Type-C kabel. Okey, USB Type-C to Type-C kabel. Bila kabel dia ni, anda boleh nampak kabel dia ni bukan jenis yang kabel biasa tau. Dia pakai macam style kain macam tu. So dia punya kabel tu tak senang apa orang cakap yang selalu terjadi pada kabel-kabel smartphone anda lah. Dia senang terputus lah, dia senang merekah lah. So bila dia pakai material jenis macam ni, so dia lebih tahan lama lah dan lebih tahan lasak. Dan saya sendiri menggunakan USB kabel yang jenis macam ni, yang yang jenis kain macam ni lah, sebab dia lebih tahan lasak. Sebab saya tahu saya ni jenis yang agak kasar sikit. Bukan nak kata tak jaga barang, tapi yelah, benda kita nak pakai tahan lama kan, so kita pakai yang lebih protektif lah, yang lebih tahan lah. Dia punya USB Type-C kabel dia ni, so bila dah pakai siap-siap macam ni, so kita tahulah yang dia lebih tahan lasak dan boleh tahan lebih lama lah. Okay, kemudian ada juga dia punya power adapter. Power adapter dia macam bila saya cakap tadi, dia menggunakan USB Type-C to Type-C. So kat sini pun dia pakai USB Type-C to Type-C lah. Dan ini sebesar 65 watt. 65 watt hypercharge power adapter. So 65 watt ni laju ke tak laju? Nak kata laju ke tak laju, Asus bekalkan bateri ROG Phone 6 Pro ni sebesar 6000 mAh bateri. So dengan 65 watt ni berapa laju dia boleh charge? Dia boleh charge daripada 0 ke 100% dalam masa 42 minit je. Laju ke tak laju tu guys? Memang laju lah cerita dia kan. 42 minit dah boleh dapat 100% untuk bateri yang sebesar 6000 mAh. So memang sangat-sangat laju dan saya sangat impresif lah. Dan ROG Phone 6 ni, ROG yang selalunya gaming smartphone yang bagi kapasiti bateri yang besar lah, 6000 mAh. Kalau tak silap saya, gaming smartphone yang lain dia bagi bawah daripada 6000, dalam 5000 macam tu lah. Tapi ROG dia bagi sampai 6000. So memang sangat-sangat nice. Ok, kita dah pun tunjuk barang-barang kita kat dalam ni. Ok, saya masukkan balik lah Ok, tak apa, ini kita letak tepi dulu. Ini pun kita keluarkan dulu. Ok, kita tutup balik lah kotak kita ni. Ok, kita akan pergi kepada phone kita yang tadi tu. Ini dia guys. Ini adalah warna Storm White. Nampak dia punya phone tu, dia memang datang dengan rekaan yang sangat-sangat kemas, dan saya sangat suka dengan tekstur belakang dia ni jenis matte. So dia anti fingerprint lah. Saya boleh nampak tiada kesan cap jari lah apabila saya tap-tap macam ni. Nampak? Dia tak ada kesan cap jari. Saya tak pasti anda boleh perasan ke tak. Ok, dia tiada kesan cap jari. Dan yang specialnya untuk ROG Phone 6 Pro ni, dia ada panel display dekat belakang dia ni guys. Ini yang membuatkan Asus ROG Phone 6 Pro ni special dan lain daripada yang lain. Ok, dia punya selain daripada display dia ni, saya dapat rasakan dia punya panel belakang dia ni macam plastik tau.
Dia macam plastik, tapi dia ada IPX4 rating. Maksudnya dia splash resistant lah. Dia boleh kena air daripada pelbagai sudut. Tapi kalau anda nak gunakan dalam keadaan yang lebih ekstrim, contohnya macam nak dive in ke, ataupun nak celupkan dia ke dalam air tu, mungkin ada risiko sikit lah kat situ. Sebab dia bukannya IP68, dia IPX4 je. Dia cuma splash resistant saja. Tapi dia boleh kena air hujan lah sikit-sikit macam tu kan. Kalau kena hujan ke, dia still boleh tahan lagi lah. Alright. Okay, bila saya dah pegang phone ni kan, saya rasa lah kan, dia punya body language dia tu, dia tak lari beza sangat dengan ROG Phone 5 Pro yang sebelum ni. Dia punya feel dia, dia punya kedudukan design dia, button dia, saya rasa lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama. Cuma yang di ROG Phone 5 yang sebelum ni, dia menggunakan jenis glossy, so dia senang comot dengan kesancap jari lah. Tapi yang ni dia pakai jenis matte, dan saya sangat suka dengan design kali ni. Memang sangat suka. Dengan warna putih dan digabungkan dengan warna biru dia tu, memang sangat-sangat style lah. Cuma saya tak tahu kenapa Asus dia nak besarkan dia punya camera bump ni. Dia menggunakan triple camera setup, dan saya tak tahu kenapa Asus nak besarkan dia punya camera bump dia ni. Sebab kalau tak silap, yang dulu dia lagi kecil tau. Dia lagi kecil, tapi yang ni dia dah besarkan sikit. Dan dia punya ketebalan dia tu tak adalah tebal sangat. Kalau letak dekat atas meja ni pun dia tak wobble sangat lah. Dia punya, sebabkan dia buat memanjang macam ni, so bila letak dekat atas meja tu, dia tak wobble lah. So memang sangat-sangat steady ya. Dan dia menggunakan dua charging port. Sama juga macam sebelum ni, dia ada charging port dia dekat bahagian bawah dan juga pada bahagian kiri lah, kiri smartphone. So kalau anda main game macam ni, anda boleh charge kat bawah ni lah. Sambil main boleh sambil charge kan. Tapi biasa orang memang main macam ni lah. Tapi tak tahulah kalau anda jenis yang macam ni, charger ni kat atas ni macam pelik pula kan. So sebabkan charger dia sebelah kiri, anda kena main macam ni lah. Daripada kedudukan button dia sama je macam sebelum ni, kalau tak silap saya. Dan dia masih lagi mengekalkan audio jack dia lah pada bahagian bawah dia ni. Alright. Dan basically itu sajalah yang saya rasa impresif. Lupa, ada lagi guys. Apa yang membuatkan Asus ROG Phone 6 Pro ni lebih menarik, dia menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Saya sendiri excited nak tahu dia punya keupayaan dia tu, performance dia tu macam mana guys. So bila main game tu, kita nak tahu dia punya performance lah, okey ke tak okey kan. Lepas tu lagi satu, dia punya heatness, dia punya kepanasan tu, adakah ianya lebih panas daripada Snapdragon 8 Gen 1 yang sebelum ni. Sebab 8 Gen 1 yang sebelum ni dia ada isu. Tapi untuk 8 Plus Gen 1 ni, susah sikit lah nak sebut kan. 8 Plus Gen 1 ni, adakah dia sama macam sebelum ni, ada isu yang sama ataupun tidak, ataupun dia dah improve sikit, mana tahu kan. So nak tahu, kena nantikan review daripada kami lah. Ok, untuk Asus ROG Phone 6 Pro ni, dia datang dengan satu variant saja, iaitu 18GB RAM dan juga 512GB ROM. Nampak tak dia punya kapasiti dia tu dah memang paling maksimum ada bagi. Dia tak ada bagi 12, 16, tak ada. 18 terus untuk yang Pro. So biar anda betul-betul puas hati lah. So anda tak ada pilihan lah. Kalau anda nak ambil yang Pro ni, cuma ada satu variant tu saja. So kalau anda nak tahu lebih lagi pasal Asus ROG Phone 6 Pro ni, nantikan review daripada kami. Dan anda boleh start pre-order sekarang di mana-mana cawangan dari yang berdekatan, ataupun di outlet di website dari www.dari.com.my. So itu saja daripada saya. Thanks for watching. Stay safe guys, and see you in the next video. Adios.